Hello. Okay. Um, okay. Hari ini kita akan belajar balik. Ini sekadar rumusan ya. Kalau ikutkan kita sudah belajar bab ini pada minggu yang lepas, tapi cikgu rasa masih ramai yang belum lagi memahami topik ini. Okey, jadi kita akan ulang semulalah topik ini. Dan berdasarkan dengan latihan-latihan yang cikgu beri, dan ramai yang menghantar balik, banyak yang terkeliru ya. Pelajar-pelajar ni banyak yang salah letak. Contohnya kalau soalan itu meminta nyatakan aktiviti manusia yang menyebabkan pemanasan global, tapi pelajar-pelajar pula letakkan secara semula jadi. Maksudnya, apakah alam semula jadi, perkara-perkara fenomena tersebut yang menyebabkan pemanasan global secara semula jadi. Jadi, cikgu rasa masih perlu beberapa penjelasan lah yang perlu dilakukan. Okay, kita lihat balik untuk objektif pembelajaran ini. Okay, pada akhir pembelajaran diharapkan pelajar dapat menerangkan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 aktiviti manusia yang boleh menyebabkan pemanasan global. Seterusnya menerangkan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 faktor semula jadi yang menyebabkan pemanasan global. Okay, maksudnya nanti apabila kita sudah habis minggu ini sekurang-kurangnya, kamu pelajar semua boleh tahu 3 aktiviti manusia sekurang-kurangnya lah yang menyebabkan pemanasan global dan juga 2 yang menyebabkan pemanasan global daripada faktor semula jadi. Okey, ini macam kita tahu sekarang di Bintangor ya, di sekolah kita, di kawasan sekolah kita, dapat kita perhatikan bahawa cuaca kita sangat panas. Sampaikan minggu lepas keluar di berita di mana purata suhu di negara kita menjangkau sehingga 35% ya, 35 darjah Celsius. Sangat panas ni. Lepas tu, hujan pula tidak menentu. Sekejap hujan, sekejap panas, sekejap hujan di pagi, sekejap hujan di petang. Kadang-kadang dia panas dari pagi, tiba-tiba tengah hari dia pun hujan. Jadi, kita nampak seterusnya yang ketiga, suhu. Kita tengok ni ya. Di laman berita melebihi 35 hingga 37 darjah Celsius dan ini berpotensi untuk menyebabkan strok haba. Jadi ini menyebabkan perkara yang buruk lah kepada kita. Asap dari kebakaran di kebun makin banyak kita nampak beberapa hari ini. Okey, sebelum itu kita belajar apakah dia konsep pemanasan global. Okey, apakah maksud pemanasan global? Jadi pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan. Ini kata kunci dia, secara berterusan. Akibat apa? Akibat daripada kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida, klorofluorokarbon dan juga bahan-bahan lain. Okey, jadi kenapa berlakunya pemanasan global? Ini disebabkan oleh kesan rumah hijau yang melibatkan gas karbon dioksida dan juga CFC serta bahan-bahan lain seperti metana contohnya. Apa pula kesan rumah hijau ni? Kesan rumah hijau ini adalah kita bayangkanlah dalam rumah kaca. Kamu tinggal di rumah kaca. Semasa hari siang dan matahari pun terang masuk ke dalam rumah, jadi apa yang kamu rasa? Mesti kamu akan rasa panas kan? Sebab cahaya matahari itu terus masuk dalam rumah kamu. Rumah kamu tu rumah kaca. Tapi haba-haba daripada cahaya matahari yang masuk tu tak dapat keluar daripada rumah kamu. Kenapa pula tak dapat keluar? Sebab rumah kamu dilindungi oleh kaca. Diperbuat oleh kaca. Jadi haba itu terperangkap dalam rumah itu dan menyebabkan panas. Jadi dalam rumah panas, haba tak dapat keluar. Macam tu jugalah dengan kesan rumah hijau.
Kalau kesan rumah hijau ini, kita lihat di skala besarnya, iaitu bumi. Haba daripada cahaya matahari itu, bila dia masuk ke bumi dan sampai ke permukaan bumi, dia akan menyebabkan kawasan sekitar kita panas. Lepas tu haba tu nak keluar, nak pergi ke angkasa. Tapi tak dapat pula. Sebab dilindungi oleh inilah pertambahan gas karbon ini. Gas karbon ini, gas klorofluorokarbon ini, dia mengekang haba tersebut daripada keluar ke angkasa. Dia pantul balik ke bumi. Jadi ini menyebabkan suhu bumi itu bertambah. Dan bayangkan jika ia berlaku secara berterusan, maka suhu atmosfera kita pun semakin hari semakin panas. Semakin hari semakin panas. Macam itulah dia ya, konsep dia. Seterusnya kita lihat, ini adalah yang akan kita belajar nanti, iaitu faktor manusia yang menyebabkan pemanasan global. Kita nampak ya, di situ ada aktiviti pertanian, luas, sangat luas. Lepas tu kita nampak penyahutanan, pokok tersebut ditebang. Pembebasan asap, pembakaran terbuka, ini manusia sengaja membakar hutan. Lepas tu kita tengok ini, faktor semula jadi. Ini yang tidak dapat kita kawal lah. Letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan juga pancaran matahari berlebihan. Maksudnya cahaya matahari itu terlalu panas, terlalu banyak disebabkan kurang awan, ya, kurang letupan awan. Jadi kita lihat yang pertama ini ialah faktor semula jadi. Aktiviti pertanian menggunakan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan. Baja kimia membebaskan gas metana dan nitrogen oksida yang menjadi salah satu gas rumah hijau. Jadi baja kimia ini ianya diperbuat daripada bahan-bahan kimia yang lainnya yang bukan organik. Jadi ia mempunyai chemistry ataupun orang kata tindak balas yang sangat reaktif ya kepada alam sekeliling. Contohnya kalau kamu pergi ada ladang sawit. Saya rasa banyak pelajar kita ni yang tinggal di kawasan Panjang ada keluarga yang ada ladang sawit ya. Jadi kalau kamu nampak dekat masa tanam ladang sawit tu, pergi ke ladang sawit, baja yang digunakan itu sangat kuat ya. Sampaikan kalau kita terhidu baja tersebut, ia akan membuatkan kita rasa pening kepala. Lepas tu rasa air keluar dari mata lah. Mata berair sebab bau dia tajam sangat kan. Jadi inilah yang boleh menyebabkan pemanasan global kalau dia digunakan secara berlebihan. Okey. Jadi seterusnya kita nampak perhutanan, penyahutanan, bukan perhutanan, penyahutanan. Kalau disebut penyahutanan, maksudnya itu adalah secara sengaja oleh manusia. Kenapa pula dia tebang pokok banyak-banyak? Banyak-banyak sebab. Antara sebab dia mungkin pokok itu mahal ke, pokok itu mempunyai nilai di pasaran dan mereka gunakan pokok itu sebagai tujuan membuat perabot dan sebagainya. Mungkin juga mereka tebang kawasan yang luas sebab nak bangunkan, mungkin nak dijadikan kawasan pertanian baharu, ladang baharu. Mungkin juga mereka nak buat shopping mall yang besar-besar untuk buat pentempatan baharu. Jadi penyahutanan ini ditebang secara besar-besaran untuk tujuan pertanian, perindustrian dan juga pentempatan. Karbon dioksida di atmosfera bertambah kerana apabila hutan ditebang, penebangan hutan ni membebaskan lebih banyak karbon dioksida. Bayangkan, kalau kamu masih ingat fungsi pokok iaitu dia menggunakan fotosintesis. Macam mana proses fotosintesis ni? Apa benda fotosintesis ni? Okey, fotosintesis ialah proses berlakunya pertukaran di mana tumbuhan tersebut dia tarik masuk karbon dioksida, dia bebaskan oksigen. Maksudnya yang kita bebaskan sekarang kamu bernafaskan, kamu bebaskan karbon dioksida, pokok-pokok di sekeliling itu sedut balik karbon yang dilepaskan oleh kamu. Jadi,
pokok-pokok ni tujuan dia untuk mengitar semula oksigen ya. Oksigen, karbon, oksigen, karbon. Tapi bila ditebang, siapa pula yang nak serap oksigen? Jadi kadang-kadang bila pokok itu ditebang dengan banyak, pokok pun belum sempat untuk menukarkan karbon itu kepada oksigen. Jadi bila pokok itu tumbang, dia mereput, jadi karbon dalam batang pokok tersebut pun akan terbebas ke udara. Jadi ini menyebabkan pemanasan global. Seterusnya kita lihat faktor manusia yang ketiga, pembebasan asap. Ini banyak ni orang bebas asap ya, macam-macam. Pembebasan asap oleh kenderaan bermotor dan aktiviti perindustrian menggunakan bahan api fosil. Okey, antaranya ialah gas karbon dioksida, karbon monoksida, plumbum dan juga hidrokarbon. Okey. Ini kalau kamu nampak di jalan raya, memang banyak kereta-kereta yang membebaskan asap. Kadang-kadang tidak diservis, hitam asap yang keluar. Jadi ini akan menyebabkan pencemaran. Yang pertama pencemaran, jerebu. Kalau kamu terhidu, terbatuk-batuk kita ya. Jadi asap-asap ini, macam mana pula dia boleh menyebabkan pemanasan global? Okey, pemanasan global berlaku kerana asap-asap ini juga merupakan partikel halus yang terapung di udara. Contohnya kamu lihat pasir ya, kamu tengok pasir. Kalau kamu letak pasir dalam api, dalam bara api, dalam kuantiti yang banyak, contohlah segenggam lah. Okey, kita gunakan kuantiti segenggam. Kamu letak dalam tempat kamu buat barbecue. Lepas tu kamu bila dah siap barbecue, kamu angkat balik pasir itu. Kamu tengok segenggam pasir itu berapa lama dia boleh kekalkan kepanasan daripada haba dan arang, orang kata bara daripada barbecue tu. Jadi konsep dia pun lebih kurang sama lah. Tapi kali ini asap yang boleh terapung. Mungkin kita tak boleh nampak, tapi kuantitinya di udara sangat banyak. Kadang-kadang kalau dia terlampau banyak, dia boleh menyebabkan jerebu. Jadi bayangkanlah kalau pasir itu boleh terbang, asap itu boleh terbang, berapa banyak cahaya matahari yang dia boleh tahan. Dia perangkapkan dalam partikel tersebut. Jadi ini menyebabkan pemanasan global. Sebab haba tu terperap dalam partikel-partikel asap itu. Seterusnya kita lihat faktor semula jadi iaitu letusan gunung berapi. Ini cikgu rasa mudahlah untuk kamu faham ya, sebab kalau gunung berapi meletus, biasanya yang diletuskan bersama ialah asap dan juga debu. Dan ia membebaskan gas sulfur. Gas sulfur ni pun merupakan salah satu bahan yang boleh menyebabkan pemanasan global. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini secara tidak sengaja ya. Bukan tindakan manusia. Aktiviti manusia tak menyebabkan kebakaran hutan. Apa beza kebakaran hutan dengan pembakaran hutan? Bila kita sebut pem, itu adalah kata kerja ya, kata kerja, pembakaran. Maksudnya kamu membakar dengan sengaja. Kalau kebakaran hutan, ia adalah secara semula jadi, tidak ada campur tangan manusia ya. Terjadi akibat cuaca terlalu panas. Tidak ada campur tangan manusia. Okey, kenapa pula? Macam mana boleh terlalu panas boleh menyebabkan kebakaran hutan? Jadi kamu bayangkanlah, kamu kadang-kadang di hutan ni kan ada macam-macam benda yang boleh menyebabkan kebakaran apabila terlalu kering. Contohnya kalau kamu pergi ke kawasan hutan, dia terlalu panas. Di California ya contohnya, daun-daun yang kering itu bila cuaca itu seminggu, 2 minggu terlalu panas, jadi daun-daun kering ni pun macam oven. Dia akan boleh menyebabkan berlakunya api lah. Dia boleh menyebabkan api itu sikit-sikit dia hidup, sikit-sikit hidup. Lepas tu dia mula marak. Terutamanya jika di kawasan hutan tersebut pernah dilalui oleh manusia
yang suka buang sampah, biasanya buang botol, mereka buang plastik dan sebagainya. Kalau botol itu masih mengandungi air, dia boleh jadi macam lighter, orang kata lighter. Apa pula botol boleh sebabkan, botol ada air boleh sebab api, boleh pasang api. Senang aja. Kamu masih ingat eksperimen kita masa kecil-kecil dulu pernah gunakan bukan mikroskop ya, apa nama itu? Kantal. Kita pernah gunakan kantal, lepas tu kita letak kertas dekat bawah, lepas tu di bawah cahaya matahari kita boleh adjustkan titik cahaya matahari itu supaya pergi ke satu tempat. Dan selepas itu berlakulah api. Terciptalah api. Jadi macam tu juga kebakaran hutan. Terlalu panas kan? Sampaikan boleh buat api sendiri, hutan tu hebat. Okey, lepas tu kita lihat seterusnya pancaran matahari berlebihan yang menyebabkan permukaan bumi menjadi sangat panas. Biasanya ini berlaku apabila kawasan tersebut kurang dilitupi dengan awan. Kalau kita ada awan, tak apalah. Awan tu banyak, awan tu tebal, dia boleh serap ataupun pantulkan cahaya matahari tu balik ke angkasa. Sebab dia warna putih kan. Dia boleh pantulkan cahaya matahari tu balik ke angkasa. Tapi kalau tak ada, dia tembus, susah tu. Bila dia sangat banyak, cahaya matahari turun ke bumi sangat banyak, jadi permukaan bumi kita pun menjadi panas. Kita lihat kesan-kesan pemanasan global. Kita ada dua ya. Iaitu yang pertama, pencairan ais di kutub. Ais di kutub. Dia cair. Kenapa? Sebab kan cuaca panas. Jadi bila suhu bumi pun meningkat, jadi ais itu pun semakin banyak pun makin cair, makin cair, makin cair. Begitu juga dengan peningkatan suhu air laut. Kan bumi kita dilitupi 70% dengan air. Kebanyakannya air laut lah. Jadi air laut ni pun dah nama dia melitupi hampir keseluruhan bumi. Jadi ia pun dipancarkan oleh cahaya matahari dengan sangat banyak. Sampaikan suhu dia pun meningkat. Jadi ini akan menyebabkan peningkatan aras laut. Apa itu peningkatan aras laut? Peningkatan aras laut ini adalah bila berlakunya, contohlah macam kamu nak pergi ke kolam. Dan kolam itu pada hari pertama kamu pergi, hanyalah setinggi paras lutut. Mula-mula kamu pergi paras lutut je. Tiba-tiba hujan kan? Tiba-tiba hujan lebat, 2-3 hari hujan lebat. Lepas tu kamu nak pergi mandi balik dekat kolam tu. Tiba-tiba kolam tu setinggi bahu kamu. Itulah peningkatan aras laut. Dia macam tu juga. Biasanya kita nampak aras laut biasanya di pantai. Mungkin hari ini dia hanya setinggi tebing saja. Tebing pantai itu. Tapi keesokan harinya, tiba-tiba pula boleh lebih daripada tebing pantai tersebut. Jadi ini akan menyebabkan hakisan dan banjir berlaku di kawasan-kawasan yang rendah. Kawasan darat tenggelam. Harta benda musnah. Bayangkan kalau macam kereta kena banjir kan. Rumah pun kena banjir. Habis rosak semua TV dan sebagainya. Menjejaskan sumber makanan dan air bersih. Terutamanya sumber makanan ni seperti haiwan ternakan lah. Macam ayam contohnya. Ayam dekat kampung tu kalau banjir, mana mereka boleh berenang kan, ayam tu. Lebih-lebih lagi kalau macam ternakan-ternakan yang memang dalam kawasan-kawasan yang kecil. Jadi mereka tak dapat larikan diri. Lepas tu pula mati lemas. Kesian mereka. Dan juga jejaskan sumber air bersih. Jadi bayangkanlah botol air kamu kan, bocor. Lepas tu kamu baling ke sungai. Bolehkah kamu minum air tu? Tak boleh kan, sebab dia dah dicemari. Macam tu jugalah dengan bekalan air bersih kita. Kamu nampak gambar ini? Ini merupakan ais di kutub selatan. Jadi dia bukannya sedikit ya, jumlah ais ni bukan macam air teropeng dalam gelas kamu yang kalau kamu pergi kedai, amoy tersipeng satu, ais dia nampak banyak tu je, tak. Ais dia ni sangat banyak, sampaikan kalau satu blok ais ini cair, mungkin satu rumah ataupun satu kawasan perumahan tersebut boleh banjir. Itulah
jumlah air tersebut sangat banyak ya. Jadi kalau dia cair, habislah air semua tu nak pergi ke mana kan? Mestilah dia pergi ke kawasan yang rendah. Lepas tu kita nampak ini berlaku di Jakarta ini. Kawasan Jakarta tenggelam kerana peningkatan air laut. Jadi saintis meramal Jakarta bakal tenggelam pada tahun 2030. Jadi kamu nampaklah gambar di sini kan. Ini merupakan tetambak yang mereka bina pada satu masa dahulu untuk menghalang ombak yang kuat. Jadi ini pula kawasan perumahan lah. Bukan kawasan perumahan, memang rumah pun. Jadi rumah ni apabila dinaiki air pun tak boleh buat apa-apa. Jadi penduduknya perlu berpindah. Sempat lagi mereka mandi di sini. Jangan main air banjir ya. Ini banjir yang teruk memusnahkan harta benda serta nyawa. Kamu nampak di rumah ini pun nak roboh. Jalan raya, ini jalan raya ya. Dah roboh dah. Kalau ini banjir ni, dia boleh hakis kawasan tanah ini dan menyebabkan infrastruktur rumah serta jalan raya ini tidak stabil. Dan menyebabkan dia roboh lah, musnah harta benda. Ini selepas banjir, kesian budak ni dia terpaksa untuk cuci balik semua lumpur-lumpur yang dibawa oleh air banjir tersebut. Tapi kalau kita nampak di rumah di seberang itu macam tidak bernasib baik lah. Berlakunya kemusnahan harta benda di sini ya. Kesian mereka. Jadi seterusnya kita lihat kepada gangguan cuaca yang menyebabkan pemanasan global. Gangguan cuaca ini apabila terlalu panas, contohnya kalau cuaca semakin hujan, makin teruk kan, banjir, musnah ke pertanian. Lepas tu, tiba-tiba cuaca terlalu panas, sampaikan kemarau, tanah tu menjadi tandus. Jadi ini menyebabkan sumber makanan dunia terancam. Sebab pertanian kan, jadi dari mana kita nak dapat nasi dan sebagainya. Nasi itu kita pakai beras, padi dan sebagainya. Jadi itu sumber makanan kita. Begitu juga macam kita nak bela ternakan. Kalau kemarau saja ternakan tu, contohlah kamu bela kambing, ayam ke, mereka juga memerlukan air kadang-kadang, memerlukan air. Tapi cuaca tu kemarau, dari mana kita nak dapatkan air? Jadi ini juga menyebabkan sumber makanan dunia kita pun terancam. Okay, ini kita nak boleh nampak ya berlaku. Ini berlaku di Afrika. Di sanalah di beberapa negara di Afrika yang mengalami kemarau dan kadang-kadang mereka pun tidak makan. Mungkin ini 3 hari tidak makan, kesian mereka. Mereka minta makanan. Ini pun sama. Mereka pun ini minta makanan dekat PBB ya. Ada bantuan kemanusiaan. Mereka berikan makanan daripada negara masing-masing. Lepas tu dikongsi bersama. Kesian mereka boleh nampak lah dalam gambar ni. Jadi ini berlaku apabila sumber makanan kita terjejas. Nak makan apa kan? Lepas tu seterusnya kita lihat kepada kesan pemanasan global. Kesan pemanasan global yang pertama iaitu taburan hujan tidak menentu. Okay, apakah itu taburan hujan? Okay, taburan hujan ini ialah macam biasanya kalau di kawasan kita, kalau dia setiap petang dia hujan, okey, kita tahulah taburan hujan dia bermaksud hujan setiap petang. Tapi kalau dia kadang hujan, kadang tidak hujan, kadang hujan, jadi kita tak dapat ramal. Jadi ia tidak menentu. Seterusnya kemusnahan flora dan fauna, kemarau yang teruk di beberapa kawasan, udara kering dan jerbu mudah terbentuk, dan juga banjir, ribut, ombak besar serta taufan. Okey, ini adalah cuaca, gangguan cuaca ya, macam ini kemarau, ini banjir, ini pula jerbu. Okey, seterusnya apakah yang berlaku? Masalah kesihatan disebabkan kesan pemanasan global. Kehilangan nyawa ini adalah mungkin disebabkan strok haba dan sebagainya. Inilah dia boleh nampak strok haba akibat suhu yang melampau, katarak mata dan masalah kulit. Bila terlalu panas, boleh menyebabkan masalah kulit lah. Jadi orang kata jangan berjemur panas masa
panas ya. Sebab cahaya yang panas itu mempunyai radiasi ultraviolet yang sangat tinggi ya. Jadi kalau boleh jangan dedahkan diri dengan panas terlampau lama, terutamanya pada selepas waktu tengah hari. Kalau pagi tak apa lagi lah. Langkah-langkah mengurangkan pemanasan global. Okey, apakah itu langkah-langkah yang boleh kita amalkan? Yang pertama ialah 5R. Apakah 5R? Refuse, tolak. Reduce, kurangkan. Reuse, guna semula. Recycle, kita semula. Rot, reput. Jadi tanam pokok. Tanam pokok. Kenapa perlu tanam pokok? Macam yang kita dah bagi tahu tadi, pokok ini fungsi dia sebagai orang kata untuk recycle oksigen, karbon dioksida dan kepada oksigen ya. Dan juga pokok ini, daun-daun pokok tersebut boleh membebaskan wap air. Dan bila wap air ini terbebas ke udara, jadi kawasan pun menjadi semakin lembap. Semakin kuranglah suhu di kawasan tersebut, semakin stabil. Seterusnya, berkongsi kenderaan. Ini terutamanya kalau kamu tinggal dengan rakan kamu nak pergi sekolah nanti. Jadi kalau boleh berkongsilah kenderaan dengan satu sama lain. Kita boleh kurangkan gas ataupun asap daripada kenderaan tersebut. Maksudnya, bayangkan kalau ada 2 kereta yang mengeluarkan 10 kali ganda ya. Bukan. Bayangkan ada 2 kereta yang membebaskan 10 partikel gas. Contoh saja 10 partikel gas. Jadi, mana satu yang lebih banyak mengeluarkan gas karbon? Satu ke dua kereta? Macam itulah dia. Menggunakan pengangkutan awam, mengamalkan kita semula dan kempen bebas plastik. Plastik ni dia susah nak mereput. Itu yang pertama lah. Jadi yang kedua, plastik ni bila digunakan terlalu banyak oleh manusia, ia akan menyebabkan pencemaran sampah. Jadi kita buang plastik ni ke dalam sungai, lepas tu dia mengalir ke lautan. Jadi lautan pun banyak plastik. Jadi ikan-ikan pun dia ingat plastik ni makanan. Jadi dia pun makan balik. Jadi kesian ikan tu. Jadi menggunakan penggunaan tenaga mesra alam. Ini gunakan bahan api fosil, arang batu dan gas asli diganti dengan tenaga mesra alam. Maksudnya kamu tak guna lagi petroleum, kamu tak guna lagi gas asli. Sebab bahan api fosil, arang batu dan gas asli ini ialah tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Maksudnya kalau kamu sudah gali dia keluar daripada bumi, jadi dia tak akan dapat untuk diganti oleh manusia. Maksudnya sumber tersebut pun habis macam tu saja. Berbeza dengan tenaga suria. Setiap hari kita ada cahaya matahari. Setiap pukul 7 pagi mulalah terang. Terang kan dekat luar kita. Pagi-pagi pun terang, ada cahaya matahari. Lepas tu sampai pukul 6.30, pukul 7, cahaya matahari pun kurang balik. Lepas tu malam. Lepas tu pagi esok pun ada lagi matahari. Jadi tenaga tu tak akan habis ya. Begitu juga dengan angin dan ombak. Tak pernah kita merasa satu hari tak ada angin kan. Jadi tenaga tersebut adalah sentiasa ada dan boleh diperbaharui. Seterusnya, pendidikan alam sekitar. Cuba tengok mereka ni, ada 4 orang kawan ni, mereka tanam pokok. Jadi mereka ini telah dididik dengan ilmu pendidikan alam sekitar. Ya, macam kita belajar sekarang inilah daripada pendidikan geografi. Maksudnya nanti kalau kamu sudah belajar geografi, jadi kamu tahulah macam mana cara untuk kekalkan kelestarian alam itu, kehijauan alam itu. Jadi kalau kita dididik dengan ilmu pendidikan alam sekitar, kita pun tahu macam mana untuk kekalkan alam sekitar kita supaya ia boleh hidup bersama dengan kita. Kita pun aman damai sebab semua pun dalam keadaan yang aman kan. Contohlah kalau kamu belikan rumah banyak pokok, sejuk, mata tengok pokok banyak-banyak. Mana tahu musim buah ada buah durian, buah rambutan. Tanamlah buah-buah, pokok-pokok buah. Kerjasama antarabangsa. Ini kita nampak banyak ni ya. Kerjasama antarabangsa. Ini baru sikit je. Kalau kamu search di Google,
Ada lebih 100 lebih pun mungkin ada nih. Protokol Kyoto pada tahun 1997, panel antara kerajaan tentang perubahan cuaca, sidang puncak bumi di Rio de Janeiro di Brazil pada tahun 1992, kerangka convention tentang perubahan cuaca, persidangan perubahan iklim di Paris di Perancis pada tahun 2015. Jadi kerjasama antarabangsa ini melibatkan pelbagai negara dan negara-negara ini bekerjasama untuk mengurangkan gas ataupun mengurangkan pengeluaran gas karbon dioksida daripada macam ini, Kyoto ni daripada perindustrian. Maksudnya kilang-kilang tersebut, kilang-kilang di negara tersebut, mereka pun terpaksa untuk mengurangkan pengeluaran mereka supaya kuranglah gas karbon dioksida. Kalau nak keluarkan pun mungkin gunakan tenaga-tenaga yang boleh diperbaharui. Ya. Yang penting mereka berusaha untuk mengurangkan pengeluaran gas yang boleh menyebabkan kesan rumah hijau. Jadi inilah kerjasama antarabangsa. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang. Kita tengok yang pertama ini, Akta Perlumbungan Petroleum 1996. Dari lama dulu ya. Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta Perhutanan, Akta Pengangkutan Jalan, Akta Kualiti Alam Sekeliling. Jadi undang-undang ini melindungi alam sekitar kita. Contohlah kalau kamu buat salah ya, kamu buat pembakaran secara terbuka di tepi rumah kamu. Jadi kamu boleh dikenakan hukuman ya di bawah Akta Kerajaan Tempatan yang mana kamu dihukum kerana membuat pembakaran terbuka di kawasan awam. Selepas itu, kamu membuat jerbu di kawasan tersebut. Contohlah, kalau orang itu tebang hutan banyak sangat, sampaikan penebangan itu berlaku secara berleluasa. Jadi, mereka boleh didakwa di bawah Akta Perhutanan. Bukan saja mereka menebang pokok dengan sangat banyak, ya. Mereka juga memusnahkan habitat flora dan fauna di kawasan tersebut. Jadi undang-undang ini bertujuan untuk melindungi alam sekitar kita. Okey, ini soal jawab. Cikgu rasa boleh jawab ni. Nantilah dalam buku tulis. Tapi kalau kamu sudah jawab, boleh bagi cikgu lah. Tengok jawapan kamu macam mana. Kepada yang kelas lepas, cikgu sudah beritahu jawapannya. Tapi cikgu rasa mungkin pelajar-pelajar pun dah lupa kot ni. Jadi kamu buatlah benda ni. Soalan-soalan ni dalam buku latihan kamu boleh beri kepada cikgu. Nanti cikgu semak. Yang pertama ialah namakan gas rumah hijau yang kamu tahu. Macam kita telah belajar tadi, ada dua yang cikgu sebutkan lah. Yang paling banyak tadi ya. Mula kedua-dua gas tersebut mempunyai perkataan karbon. Jadi kamu tahulah nanti. Kamu ingat-ingatlah apa benda, apa gas yang cikgu sebut ada perkataan karbon ya. Seterusnya berikan contoh-contoh aktiviti manusia yang boleh menyebabkan pemanasan global. Bila soalan ini bertanyakan tentang aktiviti manusia, jangan pula sebut faktor-faktor semula jadi. Mesti sebut tentang aktiviti manusia sahaja. Berikan contoh semula jadi yang boleh menyebabkan pemanasan global. Di sini baru kamu letak faktor-faktor semula jadi. Tapi jangan pula letak aktiviti manusia yang boleh menyebabkan pemanasan global. Jadi baca soalan betul-betul. Jadi fahami apa kehendak soalan tersebut ya. Apakah punca pencairan ais di kutub dan kesannya? Kita sudah belajar ada dua punca pencairan ais di kutub. Dan apakah kesannya? Tadi cikgu ada tunjuk gambar kan, gambar di Jakarta. Kamu ingat balik. Bagaimanakah sumber makanan boleh merosot? Apakah yang kamu ingat tentang gambar tadi? Ada gambar yang mereka minta makanan kan? Jadi apa benda yang menyebabkan mereka minta makanan ni? Macam mana pula? Kenapa pula? Boleh merosot kan? Jadi letaklah itu jawapan kamu. Apakah antara contoh-contoh gangguan cuaca akibat pemanasan global? Ini pun ada banyak contoh, cek balik. Kesan pemanasan global terhadap kesihatan manusia. Bagi sekurang-kurangnya satu ataupun dua pun boleh. Berikan langkah-langkah untuk mengurangkan pemanasan global. Ini kita dah banyak. Macam tadi pun kita sudah belajar tentang macam tanam pokok. Cikgu dah bagi jawapan satu tu. Jadi kamu fikir balik. Tambah lagi 2 ke 3 ke. Lebih banyak, lebih bagus.
Okey, itu sajalah untuk yang video hari ini dan cikgu harap kamu boleh jawab dengan baik ya. Sebelum itu cikgu nak kamu tengok yang ini. Ini jawapan-jawapan pelajar ni. Jadi cikgu rasa perlu diperbetulkan lah. Yang kebanyakan pelajar bila cikgu minta untuk definisi konsep, kebanyakan pelajar boleh menjawab dengan betul ya. Peningkatan global ialah bla 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 secara berterusan akibat kesan rumah hijau. Okey, betul. Semua ini betul. Karbon semuanya. Tapi bila sampai dekat soalan ini, banyak pula yang letak aktiviti manusia. Kan soalan dia minta aktiviti manusia. Dia letak pula penerimaan pancaran matahari yang berlebihan. Ini salah ni. Kalau dia minta manusia, aktiviti manusia, takkanlah kamu nak letak cahaya matahari kan? Jadi cahaya matahari itu bukan manusia yang buat. Matahari yang buat. Lepas tu dia letak letusan gunung berapi. Ini bukan jawapannya. Okey. Jadi walaupun dua ada salah, tapi dia dapat dua betul. Bagus. Dia boleh faham. Cuma dia campur adukkan dengan aktiviti faktor semula jadi yang menyebabkan aktiviti manusia yang menyebabkan pemanasan global. Jadi kalau soalan minta aktiviti, jangan letak faktor semula jadilah. Okey, yang ini cikgu nampak betul semua. Aktiviti pertanian, aktiviti pembakaran terbuka, penyahutan secara besar-besaran dan juga peningkatan jumlah kenderaan. Ini menyebabkan pemanasan global. Okey, itu sajalah untuk kelas kita hari ini dan kamu boleh jawab soalan-soalan yang telah cikgu berikan tadi dalam buku ataupun buku tulis lah. Jadi boleh hantar kepada cikgu ataupun PM cikgu di WhatsApp ya. Jadi semoga kamu boleh membuat dengan baik, jaga diri baik-baik semasa musim pandemik COVID-19. Jangan keluar rumah, anak regam-regam. Okey? Itu saja, sekian, terima kasih.